السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, fahamkanlah kami tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami semua jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiyah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah bagaimana cara qada sembahyang berdasarkan kepada perbandingan pendapat para fuqaha yang dibuat oleh Imam Ibn Rushdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Bagaimana cara qada sembahyang sebagaimana perbandingan yang dilakukan oleh salah seorang tokoh besar dalam mazhab Maliki, namanya Imam Ibn Rushdi. Dia mengatakan bahawa qada sembahyang ni dia ada macam-macam. Bila kita kata qada sembahyang ataupun ganti sembahyang, maksud qada sembahyang ataupun ganti sembahyang ni dia ada macam-macam jenis. Satunya, kita kata ganti sembahyang ataupun qada sembahyang, iaitu kesemua sembahyang tu sekali. Semua sembahyang. Iaitu kalau sembahyang zuhur 4 rakaat, kita qada ganti zuhur tadi 4 rakaat. Itu qada jenis pertama. Bila kita cakap kata qada sembahyang, mengikut istilah yang diguna oleh Imam Ibn Rushdi, satunya qada keseluruhan sembahyang. Satu. Yang kedua, bila kita kata qada sembahyang, dia boleh juga dengan maksud qada sembahyang pada satu waktu tertentu, pada waktu lain tetapi berbeza keadaan dia. Kita qada sembahyang, yang sembahyang yang kita nak qada tu pada satu waktu yang mana keadaan dia berbeza pada waktu sekarang yang kita nak qada ni. Contohnya, yang kita tertinggal sembahyang tu apa? Katalah jamak, sembahyang jamak qasar. Kita musafir, kan? Kita musafir. Atas sebab-sebab yang tertentu kita tertinggal sembahyang tu. Maka nak kena qada, nak kena ganti. Tak kira lah terlupa ke apa, sembahyang tu tertinggal. Masa sembahyang tu tertinggal, kita pada masa tu musafir. Dan kita musafir pada masa tu, maka kita jamak qasar. Kita jamak dan kita qasar. Sekarang ni kita dah balik rumah kita, maka kita nak qada sembahyang tu. Jadi bila kita nak qada sembahyang tu, kita nak sembahyang, nak qada tamam 4 rakaat atau nak qada sebagaimana yang kita tertinggal tu, jamak takdim sebagai contoh. Kita tertinggal tu jamak takdim,
2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar dalam waktu zuhur. Maka sekarang kita qada macam tu juga, ataupun kita qada tamam 4-4, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu jenis yang kedua, istilah qada sembahyang. Satu lagi istilah, bila sebut qada sembahyang ni, apa maksud qada sembahyang? Satu lagi, bukan qada keseluruhan sembahyang. Kalau zuhur 4 rakaat, bukan qada ke 4 rakaat, tapi qada ataupun ganti 1 rakaat yang tertinggal ataupun 2 rakaat yang tertinggal. Bukannya qada ke semua sembahyang, tapi qada rakaat yang tertinggal. Itu antara beberapa istilah. Bila kita belajar tentang qada sembahyang, dia ada prosedur-prosedur yang tertentu yang dibahaskan oleh para ulama, para mujtahidin. Baik, kita mula yang pertama. Imam Ibn Rushdi kata, qada sembahyang dengan maksud keseluruhan sembahyang, iaitu bermula daripada takbiratul ihram sampai kepada salam. Mana kalau maghrib tadi 3 rakaat, kita qada ke semua ketiga-tiga rakaat. Itu istilah yang pertama, qada keseluruhan sembahyang. Maka dia kata apa? Dia kata, adapun tentang tata cara qada sembahyang, maka sama hal keadaannya dengan tata cara sembahyang yang tunai. Dia kata, hak jenis yang pertama ni, kita nak qada sembahyang tu sebagaimana sembahyang tunai tu macam tu, maka macam itulah sembahyang qada. Nah, itu kategori pertama. Jenis pertamanya keseluruhan sembahyang. Kalau hak tu 4 rakaat, yang ni pun 4 rakaat juga. Kalau yang tunai tu 3 rakaat maghrib, hak ni pun kita nak qada 3 rakaat maghrib. Dia kata, macam mana apabila kedua-duanya, yakni sembahyang yang tertinggal dengan sembahyang yang kita nak buat sekarang, nak ganti yang tertinggal itu. Dia kata, apabila kedua-duanya memiliki kesamaan sifat, dia sifat dia sama, tapi jika kedua-duanya memiliki keadaan yang berbeza. Dia kata, tadi kalau kedua-duanya sama, 4 rakaat 4 rakaat, kalau 3 rakaat 3 rakaat, kalau subuh 2 rakaat 2 rakaat, dia kata sama je. Tapi dia kata, jikalau berbeza, seperti jikalau seseorang itu ketika bermusafir, masa dia musafir, tiba-tiba dia teringat bahawa dia telah tertinggal sembahyang semasa dia belum musafir, ataupun sebaliknya. Macam mana sebaliknya? Kita sekarang ni duduk rumah kita, kita teringat masa kita musafir tertinggal sembahyang. Satu lagi, sekarang ni kita duduk rumah adik kita di Kuala Lumpur, lebih 2 marhalah, kira musafir lah, jauh. Duduk rumah saudara kita jauh, kita musafir. Tiba-tiba masa musafir tu teringat ada sembahyang masa kita duduk rumah lagi, masa kita bermukim, bermastautin, ada sembahyang yang tertinggal. Maknanya keadaan tu berbeza. Keadaan tu berbeza. Maka bagaimana cara nak qada sembahyang dalam keadaan yang berbeza? Hak mula-mula tadi keadaan tu sama, kan? Isyak 4 rakaat, maka kita ganti 4 rakaat. Ni hak biasa tertinggal ni. Biasa orang kita nombor 1 subuh. Subuh ni biasa tertinggal lah. Tambah pula hari cuti, kan? Hari cuti 1 Ahad. Ni biasa orang tertinggal. Sedar-sedar dah pukul 8 pagi. Subuh tak apalah, 2 rakaat 2 rakaat. Tak ada orang musafir subuh jadi 1 rakaat kan? Ke orang mazhab Sungai Hara ni 1 rakaat dia qasar sembahyang subuh. Tak ada, 2 rakaat 2 rakaat. Maghrib pun tak jadi masalah, 3 rakaat 3 rakaat. Yang jadi masalah ni sembahyang 4 rakaat. Zuhur, asar dengan isyak 4 rakaat. Jadi macam mana? Kita sekarang duduk kat sini, dekat rumah kita. Kita teringat yang kita tertinggal tu 2 rakaat yang kita patutnya kita qasar, sepatutnya kita qasar. 2-2. Sekarang kita sampai rumah kita, macam mana nak buat yang tu? Ataupun kita duduk di Kuala Lumpur, duduk di London, di New York, tiba-tiba teringat, Allah, ada sembahyang isyak terlupa.
Kita biasa sembahyang isyak dekat masjid. Habis-habis kuliah terus sembahyang isyak. Hari itu sekali kalau mesyuarat apa semua sembahyang isyak lambat. Balik rumah terus tidur. Terlupa terus. Sampai dekat New York baru teringat. Jadi isyak tu kita nak sembahyang macam mana? Nak sembahyang 4 rakaat ke 2 rakaat? Masa kita tertinggal, wajib sembahyang tamam. Wajib sembahyang tamam 4 rakaat. Masa tertinggal tu. Tapi masa teringat dekat London. Masa di London, kita boleh sembahyang 2 rakaat qasar bagi sembahyang 4 rakaat. Kalau tuan-tuan nak buat apa mana? Kaki dah memang kaki malas sembahyang. Kaki malas sembahyang. Dia tanya ustaz, ada tak pendapat yang kata boleh 2 rakaat? Ada lagu tu ya, kaki malas sembahyang ni. Ada tak ustaz? Tolong cari ustaz. Ada tak pendapat yang kata 2 rakaat? Senang cerita dia kata. Tertinggal 4, qada dekat London, buat 2 jelah. Oh, selamat dia kata. Macam mana? Ini perbahasan dia tuan-tuan. Baik. Macam mana nak buat? Maka Imam Ibn Rushdi kata, bila berlaku keadaan yang berbeza macam tu, berbeza, tertinggal masa mastautin, teringat masa musafir, ataupun tertinggal masa musafir, teringat semasa kita balik rumah dah, maka Imam Ibn Rushdi kata para ulama dalam masalah ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Dia kata, pendapat yang pertama, sebahagian ulama mengatakan bahawa hendaklah dia qada, yakni hendaklah dia ganti dengan tata cara seperti sembahyang yang dia tinggalkan itu, dan inilah mazhab Imam Malik dan para sahabat Imam Malik. Pendapat pertama, dia kata ganti sebagaimana sifat sembahyang hak dia tertinggal tu, hak dia terlupa tu. Jadi kalau dia terlupa sembahyang Zuhur, masa tu hak wajibnya 4 rakaat, maka ganti 4. Dia kata walaupun masa dia teringat tu semasa dia musafir, walaupun dia musafir, tapi hak dia tertinggal tu 4 rakaat, maka Imam Malik kata wajib ganti 4 rakaat. Sama juga kalau kita tertinggal tu masa musafir, tertinggal masa musafir, bila tertinggal masa musafir, ada rukhsah untuk ringkaskan sembahyang, shorten sembahyang tu jadi 2 rakaat, 4 jadi 2. Walaupun kita teringat di rumah kita, di bayang lepas ni, teringat di bayang lepas di rumah kita, tapi sembahyang yang tertinggal tu sembahyang semasa rukhsah, maka dalam mazhab Imam Malik kata ganti sebagaimana sifat masa dia tertinggal, 2 rakaat. 4 tu kita ringkaskan jadi 2 rakaat. Ini pendapat Imam Malik. 1. Pendapat yang kedua, hendaklah dia qada sembahyang 4 rakaat walau bagaimana keadaan sekalipun, sama ada sembahyang yang dia tinggalkan kerana terlupa itu adalah sembahyang semasa musafir ataupun sembahyang semasa bermukim, bermastautin seumpamanya. Pendapat yang kedua kata tak kira macam mana sekalipun, sembahyang tu boleh qasar ke, sembahyang tu wajib tamam ke, dia kata tak kira. Bila nak qada, kena qada hak asal. Asalnya ialah wajib sembahyang berapa rakaat. Kalau Zuhur wajib 4 lah. Kalau Isyak wajib 4 lah. Tak kira keadaan dia macam mana. Itu pendapat yang kedua. Dan menurut pendapat ini, apabila dia teringat bahawa dia telah meninggalkan sembahyang tunai tadi, sembahyang hak tunai tadi, ketika bermusafir, maka hendaklah dia qada dengan tata cara tunai, dengan tata cara tunai. Begitulah juga apabila dia teringat
telah meninggalkan sembahyang ketika musafir, dia teringat tu semasa dia duduk dekat rumah dia dah, maka hendaklah dia qada dengan tata cara sebagaimana sembahyang di rumah dia. Yang ni wajib 4 rakaat juga, tak boleh ringkaskan. Dan ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita di Malaysia ni kita nak pakai pendapat Imam Syafi'i, maka hendaklah qada 4 rakaat. Tak kira keadaan macam mana. Tak kira keadaan macam mana. Kalau pada mazhab Malik tadi, kita qada berdasarkan kepada sifat sembahyang yang kita tinggalkan. Kalau kita tinggal tu masa musafir, kita qada cara musafir walaupun kita duduk sampai di rumah dah. Mazhab Syafi'i, pendapat yang kedua ni, mazhab Syafi'i kata kena 4 rakaat. Tak kira macam mana, mesti 4 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang yang ringkas tu, yang qasar tu tak boleh. Tak boleh. Itu adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Manakala pendapat yang ketiga, dia kata dia tidak semestinya qada kecuali pada keadaan yang sedang dia alami. Macam mana? Keadaan yang dia sedang alami. Maksudnya dia qada sembahyang tunai dalam keadaan bermusafir dengan tata cara musafir, dan begitu pula sebaliknya, dia qada sembahyang musafir dalam keadaan tunai. Bila dia dalam keadaan tunai, dalam keadaan bermukim, maka dia qada dengan cara bermukim. Maknanya kita nak qada sembahyang mengikut pendapat yang ketiga, tengok keadaan kita sekarang. Ikut keadaan kita sekarang. Kalau kita sekarang ni musafir, maka semua sembahyang kita yang kita masih berhutang tu kita qada berdasarkan keadaan sekarang. Agak-agak dekat bayang lepas ni ada tak orang yang banyak sembahyang nak kena qada ni? Siapa yang banyak sembahyang nak kena qada, dia kena tunggu masa dia musafir. Tunggu masa musafir, qada banyak-banyak. Pasal apa? 4 rakaat boleh di 2 ringkas sembahyang. Kaki memang pemalas dah. Jenis pemalas sembahyang. Dia tunggu masa musafir. Boleh atau tidak? Ya, itu adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga di kalangan para ulama, sebagaimana yang disebut dalam kitab Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushdi. Itu pendapat yang ketiga. Imam Ibn Rushdi kata, ulama yang mensamakan, yang menyamakan, yang menyerupakan qada dengan sembahyang tunai, dia buat pertimbangan. Dia ada pertimbangan, iaitu dia kata menjadikan keadaan tertentu sebagai hukum. Tengok keadaan dia tu, dia kata. Tengok keadaan dia tu. Qada jadi tunai tu, kenapa bagi sama qada dengan tunai? Dia kata sebab berdasarkan kepada keadaan yang tertentu. Sebagai kias kepada orang sakit yang pernah meninggalkan sembahyang, kemudian teringat pada waktu dia telah sembuh, atau orang yang sihat pernah meninggalkan sembahyang, lalu teringat ketika sakit bahawa dia lakukan ialah kewajipan sembahyang pada ketika itu, dan sesiapa yang menyerupakan qada dengan hutang, maka dia mewajibkan qada sembahyang dengan tata cara sembahyang yang dia lupakan. Faham tak? Gini, kalau kita tertinggal sembahyang, kita terlupa, bila tu? Tadi kita bagi contoh musafir. Hak tadi kita bagi contoh musafir. Yang ni contoh yang kedua ni, masa kita sakit, duk terlentang sakit tu, terlupa belaka dah. Bini dengan anak pun terlupa. Pasal apa? Dalam kepala duk teringat malaikat maut. Mati dah aku kali ni, dengan sakit ni mati dah aku. Bini pun tak datang, bini pergi kerja, kan, anak pun tak datang. Ya salah anak ni, kalau mak dengan ayah tak ada duit, dia bukan nak datang pun. Anak dia datang kalau dia tahu tanah ayah dia kerajaan nak ambil, baru dia datang. Nak dapat duit berapa juta baru dia main lah jaga ayah dia, mak dia.
Tapi dah tak ada apa-apa, tinggallah ayah dia seorang-seorang duduk dalam ward hospital. Ayah ni takut nak mati, terlupa semayang. Dan kepala dia nak mati je. Orang lain teringat nak mati, lagi kuat semayang. Dia tak, dia terlupa habis. Habis semua dia terlupa. Makan pun terlupa. Makan pun tak mau, dah tak ingat siang dan malam. Duk sakit menderita, dia terlupa habis. Maka bila dia terlupa semayang, tiba-tiba dia sihat. Maka bila dia sihat tu, soalan sekarang, macam mana dia nak qada semayang? Adakah dia kena qada semayang macam dia duduk atas katil tu, ataupun dia qada semayang berdasarkan keadaan dia sekarang? Agak-agak syok tak tuan-tuan? Agak-agak syok tak qada semayang macam atas katil? Syok, ambil semayang sambil-sambil nak baring, nak tidur tu semayang. Kelas juga tu semayang macam tu. Tapi kita bagi tahu bahawa ada perbahasan di kalangan para ulama sampai ke tahap itu, iaitu tentang bagaimana keadaan sewaktu dia tinggalkan sembahyang itu, maka dia qada sembahyang dia sebagaimana keadaan masa dia tinggalkan sembahyang tu. Lagu tu cerita dia. Maka katalah sembahyang tu patut dia sembahyang dalam keadaan duduk, tiba-tiba dia tertinggal, dia terlupa sembahyang tu, sampailah tahun depan baru dia teringat. Allah, teringat sekali tu dia terlupa sembahyang. Maka bila dia teringat, maka perbahasan ini menunjukkan bahawa ada pendapat di kalangan para fuqaha yang mengatakan bahawa hutang itu dibayar berdasarkan kepada keadaan semasa dia berhutang. Macam mana keadaan dia berhutang? Maka kalau pada masa itu dia berhutang kepada Allah dalam keadaan dia duduk, semayang duduk, maka hendaklah dia qada semayang dia dalam keadaan duduk. Ini yang disebut dalam kitab Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushdi. Adapun ulama yang mewajibkan qada dengan tata cara sembahyang tunai bagaimanapun keadaannya, maknanya tak kira lah macam mana pun mesti macam tunai. Maknanya kalau kita sakit, terlantar ke hospital, tiba-tiba kita sihat, kita teringat masa kita sakit kita tak semayang, maka wajib semayang macam orang sihat. Ini pendapat satu lagi ni, kena berdiri rokok dengan cara yang betul, walaupun masa kita tinggalkan semayang tu masa kita terlentang atas katil hospital. Dia kata apa? Dia kata tak kira macam mana keadaannya, mesti qada sembahyang sebagaimana orang sihat, sembahyang tamam, sembahyang cara elok, berdiri cara sempurna, 4 rakaat. Kalau sembahyang 4 rakaat mesti 4 rakaat. Mereka mengatakan bahawa dengan mempertimbangkan sifat pada salah satunya dan mempertimbangkan keadaan pada yang lain, maksudnya apabila dia teringat sembahyang tunai dia pada waktu bermusafir, maka yang dipertimbangkan adalah sifat solat yang diqada. Adapun jika dia teringat solat bermusafir pada masa tunai, maka yang dipertimbangkan adalah keadaan pada waktu itu. Maka yang demikian itu ada suatu keraguan yang terjadi pada selain qiyas, kecuali jika dia memilih sikap berhati-hati, dan hal itu diberlakukan bagi orang yang menyatakan qasar itu sebagai rausah, sebagai keringanan. Kecuali kita nak hati-hati, ihtiyat. Katalah kita berpendapat bahawa sembahyang kita ni patutnya macam hak kita tertinggal tu. Kalau kita terlentang-terlentanglah walaupun kita sihat. Kalau kita tertinggal tu masa musafir 2 rakaat qasar, 2 rakaat lah. Tapi Imam Ibn Rushdi kata kecuali kita ingin mengambil sifat berhati-hati, ihtiyat. Bila ihtiyat, kita sentiasa nak pergi yang the best, nak pergi yang terbaik. Maka walaupun kita rasa bahawa kita boleh qada sembahyang dengan cara yang 4 rakaat tu boleh qada jadi 2 rakaat sebab kita tertinggal masa musafir, tapi kerana kita ingin menyempurnakan pahala yang tertinggal itu, kita nak grab pahala tu, kita nak ambil pahala tu bagi lengkap, bagi sempurna,
maka dia dibolehkan untuk qada sembahyang sebagaimana sembahyang tamam, sembahyang sempurna yang lain, kerana keinginan dia untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Maka benda ni dia sangat bergantung kepada hati kita. Kita nak pahala yang sempurna ataupun tidak. Ataupun kita nak pahala yang sempurna tapi kita tak mampu, tak larat, sibuk sangat dan sebagainya, maka daripada tidak ganti langsung, gantilah hak mana yang sempat. Gantilah setakat mana yang kita mampu. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sedaya upaya kamu. Yang mana di luar kemampuan, hak tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara alasan dia. Adapun syarat-syarat qada, adapun syarat-syarat qada dan waktu dia, maka di antara syarat qada yang para ulama berbeza pendapat ialah tentang tertib. Satu, nak qada ni, nombor satunya ulama berbeza pendapat tentang tertib qada tu. Sebab apa? Dia kata kerana para ulama berbeza pendapat mengenai wajibnya tertib dalam qada sembahyang yang ditinggalkan kerana terlupa. Yang kita cakap ni contoh sembahyang sebab tertinggal sembahyang, sebab terlupa, tak sengaja. Dia kata maksudnya wajib ikut tertib, wajib ikut tertib dalam menunaikan solat yang kita terlupa tadi dengan sembahyang yang sedang datang pada waktu itu, dan berurutan dalam menunaikan antara sembahyang-sembahyang yang terlupa apabila lebih daripada satu solat. Contoh tuan-tuan, macam kita sembahyang jamak. Yang sering berlaku ni tuan-tuan dalam masyarakat kita, contohnya jamak takdim, jamak takhir. Baik, jamak takdim hak ni tak ada masalah, semua orang setuju. Jamak takdim kalau zuhur dengan asar, maknanya asar sembahyang waktu zuhur, betul tak? Asar sembahyang waktu zuhur. Maka dalam konteks masyarakat kita sekarang, dan pengalaman saya pun, orang duk datang jumpa tanya macam-macam ni, yang ni biasa tak ada masalah, orang faham dah. Sembahyang zuhur dulu baru asar, zuhur dulu baru asar, sebab itu jamak takdim. Belajar di sekolah pun mesti zuhur dulu baru asar, sebab kita ikut tertib, zuhur dulu baru asar. Yang ni biasanya tak ada masalah dalam masyarakat kita. Yang duk selalu berlaku kita kata perbincangan ini ialah hak jenis yang kedua tu, yang kita panggil jamak takhir. Jamak takhir iaitu zuhur, sebagai contoh, zuhur kita sembahyang pada waktu yang kedua, yakni waktu asar. Kita takhirkan zuhur, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Bila kita takhirkan zuhur pada waktu asar, soalannya ialah nak sembahyang zuhur dulu atau nak sembahyang asar dulu. Ini yang sering berlaku. Kalau di sekolah, dalam silibus kita di sekolah, pelajar-pelajar di sekolah diajar bahawa sembahyang zuhur dahulu, lepas tu baru asar. Jamak takhir ni, zuhur dahulu baru asar. Tetapi pada waktu yang sama, ada pendapat di kalangan para ulama yang berpendapat bahawa didahulukan asar daripada zuhur, kerana asar adalah tuan rumah. Alasan dia, asar tu tuan rumah, kena hormat tuan rumah dulu. Ni bila kita belajar di sekolah, antara benda yang diajarkan kepada pelajar-pelajar sekolah yang tu. Tetapi para ulama kebanyakannya mengatakan bahawa hendaklah didahulukan sembahyang berdasarkan waktu. Mana kalau zuhur dulu, walaupun kita takhirkan dia, hendaklah sembahyang zuhur dahulu barulah asar, walaupun jamak takhir. Kecuali tuan-tuan sampai itu pada ketika itu imam sembahyang pada waktu yang kedua, baru kita sembahyang waktu yang kedua kerana ikut imam. Dah selesai ikut imam, barulah kita susuli dengan sembahyang yang kedua, sama ada sembahyang zuhur ataupun sembahyang maghrib. Kita sampai waktu tu tengok imam sembahyang isyak sebagai contoh. Imam sembahyang isyak,
Jadi kita tak boleh sembahyang maghrib. Jadi kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak dengan imam. Maghrib patutnya dia dahulu daripada isyak. Tapi sebab kita sampai tu imam sembahyang isyak, maka kita sembahyang isyak berjemaah dengan imam. Selesai sembahyang isyak berjemaah dengan imam, barulah kita sambung dengan sembahyang maghrib. Itu antara benda yang dibincangkan oleh para ulama. Baik. Imam Malik berpendapat bahawa tertib itu wajib pada 5 sembahyang ataupun kurang. Dia kata wajib, dan dia mesti mendahulukan sembahyang yang dia terlupa walaupun dia terlewat waktu sembahyang pada waktu itu. Baik. Bila tuan-tuan teringat sembahyang yang terlupa, Imam Ibn Rushdi kata, sekarang kita nak mula hak mana? Sekarang masuk waktu isyak, kan? Katalah sekarang isyak. Sekarang waktu isyak. Tiba-tiba tuan-tuan teringat Zuhur tak semayang. Tiba-tiba teringat Zuhur terlupa nak semayang. Sekarang waktu isyak. Maka Imam Ibn Rushdi bagi tahu satu soalan dekat kita. Kita nak semayang isyak dulu sebab sekarang masuk waktu isyak, atau kita nak semayang Zuhur sebab Zuhur terlepas tadi? Kita wajib qada hak kita terlupa tu. Kita nak dahulukan yang mana? Ulama yang kata wajib tertib, dia kata wajib tertib, maka jika kita berpegang kepada pendapat Imam Malik, Imam Malik kata wajib tertib. Bila wajib tertib, bila tuan-tuan teringat Zuhur tak semayang lagi, walaupun sekarang waktu isyak, tuan-tuan wajib semayang Zuhur dulu. Zuhur dulu, qada dia dulu, barulah semayang isyak. Itu berdasarkan pendapat Imam Malik yang kata bahawa wajib tertib bila kita qada semayang. Bahkan dia kata, dia menyatakan bahawa apabila dia teringat sembahyang, kemudian menjalankan sembahyang yang sedang tiba terlebih dahulu, maka sembahyang yang dia kerjakan itu terbatal. Dia kata sampai tahap kita sembahyang isyak sekarang ni, tiba-tiba teringat yang kita tak sembahyang Zuhur siang tadi, maka hak sekarang ni batal. Imam Ibn Rushdi kata, satu pendapat di kalangan para ulama. Maka dia kata pendapat ini juga dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun kata gitu juga. Bila kita teringat ada semayang yang kita terlupa, hak duduk tengah semayang ni batal. Kena qada seberapa segera semayang hak kita baru teringat itu. Dan ini juga pendapat As-Sawri. As-Sawri juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Cuma mereka kata bahawa tertib itu wajib jika waktu sembahyang yang sedang tiba itu masih lagi ada. Kalau waktu sembahyang tu ada, tertib tu wajib. Tapi kalau waktu dah tak ada dah, hak tu pun tertinggal juga, maka tertib itu tidak lagi wajib. Nampak kan? Baik. Kemudian mereka sepakat tentang tidak wajib tertib jika lupa. Kalau lupa tidak wajib tertib. Manakala Imam Syafi'i mengatakan bahawa tertib tidak wajib. Di sisi Imam Syafi'i tertib tidak wajib, tapi dia kata jika melakukannya dengan tertib dan waktu masih terluang, maka itu lebih baik. Maka kalau sesiapa yang nak ikut pendapat Imam Syafi'i, boleh dia sembahyang isyak dulu, lepas tu hak sembahyang qada tu buat lepas tu, boleh, di sisi Imam Syafi'i. Dan sebahagian ulama berpendapat bahawa sembahyang qada itu boleh dilengahkan. Bukan lengah sebab kita malas, tak, tapi lengah sebab kita tak larat, maka kita nak atur sembahyang qada kita tadi bagi elok. Boleh. Cuma jangan sengaja untuk melambat-lambatkan sembahyang. Saja-saja nak bagi pelambat, yang tu tak boleh. Bila kita tahu ada sembahyang qada yang banyak yang kita terlupa sebagai contoh, maka pada ketika itu boleh kita susun cara untuk qada sembahyang. Walaupun kita susun tu beberapa hari lamanya, maka ia boleh. Sebab kita dalam berusaha, sedang berusaha untuk menggantikan sembahyang yang kita tertinggal. Kenapa berlaku perbezaan pendapat ini? Kenapa berlaku perbezaan pendapat? Maka perbezaan riwayat dalam masalah ini, dan kerana ada perbezaan para ulama dalam menyerupakan sembahyang qada dengan sembahyang tunai. Pasal apa ulama berbeza pendapat?
Antara puncanya kerana riwayat-riwayat yang ada. Jadi para ulama berbeza pendapat. Ada yang berpegang kepada satu riwayat hadis, tapi hak lain kata oh tak boleh, itu dhaif, tak boleh dijadikan hujjah. Maka itu antara sebab berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Satu. Yang kedua, kenapa berbeza pendapat? Kerana para ulama berbeza pendapat dalam masalah boleh tak boleh kita menyamakan sembahyang qada dengan sembahyang tunai. Hak tunai ni yang kita kata adaan tu. Hak tunai dengan qada ni boleh tak kita samakan sifat dia? Maka itu antara sebab para ulama berbeza pendapat. Contoh, ada dua hadis. Contohnya ada dua hadis yang saling bercanggah, berbeza tentang masalah ini. Yang pertamanya, hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, "Man nasiya salatan wa huwa ma'al imam fi ukhra falyusalli ma'al imam, fa idza faragha min salatihi falyu'id as-salata allati nasiya thumma liyu'id as-salata allati shalla ma'al imam." Barang siapa yang meninggalkan sembahyang kerana terlupa dan dia dalam keadaan sembahyang bersama imam yang sedang menunaikan solat yang lain. Siapa-siapa yang tertinggal sembahyang, dia terlupa. Tapi masa dia berjemaah dengan imam, dia teringat sembahyang hak dia terlupa tadi. Tuan-tuan bisa jadi tak lagu tu? Kan? Dia ajaib sembahyang ni, masa sembahyang ni teringat semua benda. Masa semayang ni dia boleh teringat semua benda. Cari anak kunci kereta, tak jumpa tuan-tuan, tak jumpa. Bila start semayang teringat, Allah letak bawah bantal. Masa sebelum semayang tak ingat nak kena hantar anak tuition. Angkat takbir teringat, Allah terlupa anak ada tuition ataupun nak kena ambil anak tuition. Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Bila kita semayang, benda hak terlupa tu dia teringat. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try sekali. Masa terlupa, kat mana letak? Kan? Letak benda tu, kat mana, cari benda tu tak jumpa. Try semayang tengok. Teringat ke? Ingat ke tak ingat? Pasal apa? Tuan-tuan nak cari jawapan, cuba tuan-tuan tengok bagaimana para ulama. Kalau saya tidak silap, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa antaranya kerana pada ketika kita solat, syaitan dia datang kepada kita dan dia mengganggu kita dengan cara mengingatkan kepada kita benda-benda yang kita lupa. Jadi bila kita banyak benda yang kita lupa, yang kita tak ingat dan sebagainya, antara cara syaitan ganggu kita, dia bagi tahu, hang tak ingat benda ni, hang tahu tak benda ni? Dia bagi tahu, dia bisik dekat kita supaya kita jauh daripada ingatan kita, fokus kepada sembahyang. Maka itu yang menyebabkan ramai orang duduk merewang, duduk macam-macam merata. Dia sembahyang dekat Bayang Lepah, tapi kepala dia pergi sampai Paris, pergi New York, London, Kota Baru, Al-Ustaz, habis rata dia pergi. Duduk dia dekat Bayang Lepah. Pasal apa? Sebab syaitan dia datang, dia ganggu manusia. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, dalam hadis ini mengatakan bahawa masa semayang, tiba-tiba dengan imam tu, tengah semayang dengan imam, tiba-tiba dia teringat, maka hendaklah dia meneruskannya bersama imam. Hendaklah dia teruskan bersama imam. Apabila dia telah selesai dari sembahyangnya itu, maka hendaklah dia qada, gantikan sembahyang yang telah dia lupa dan ulang sembahyang yang telah dia lakukan bersama dengan imam tersebut. Yang tu yang kata tertib tu. Yang kata tertib. Tapi para ulama berbeza pendapat. Sebabnya sebahagian ulama kata hadis ni dhaif. Hadis dhaif, hadis ni lemah. Maka dia tak boleh dijadikan sebagai hujjah. Sebahagian ulama berpegang kepada hadis ni. Tapi yang lain kata tak boleh berpegang kepada hadis ni. Sebahagian kata hadis kerana hadis ni adalah hadis dhaif. Yang berpegang kepada hadis ni dia kata bahawa walaupun dia dhaif dari satu sudut, tapi mereka mengatakan bahawa yang lebih betulnya ialah dia bukan hadis, tapi dia adalah kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia bukan hadis. Maka bila dia bukan hadis, dia tak ada masalah hadis dhaif.
tetapi dia adalah kata-kata asar, dia adalah asar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi para ulama satu berbeza pendapat tentang hal itu kerana masalah hadis ni. Jadi kalau nak ikut hadis ni, sesiapa yang berpegang kepada hadis ni, bila dia tengah sembahyang, ni siapa yang pegang hadis ni? Ulama yang pegang hadis ni kata, siapa yang tengah sembahyang, dia teringat. Sekarang kita sembahyang apa? Isyak. Teringat, subuh tadi tak sembahyang. Maka bagi sesiapa yang mengikut hadis ini, dia wajib teruskan dengan imam. Sembahyang isyak tu, teruskan dengan imam sampai habis sembahyang isyak. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Belah kanan, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Belah kiri, dia kena bangun sembahyang subuh hak dia tertinggal tadi, qada, ganti. Selesai subuh hak dia qada tadi, yang dia terlupa tadi dia qada, selesai subuh dia kena ganti balik sembahyang isyak yang dia sembahyang dengan imam tadi. Ini alasan bagi ulama yang berpegang kepada hadis ni ataupun yang berpegang kepada kata-kata Ibnu Umar ini untuk menunjukkan wajibnya tertib. Dan sembahyang yang kita sembahyang dengan imam tadi, bersama-sama dengan imam tadi, wajib diulang lagi sekali. Mana kena 3 kali sembahyang. Sembahyang isyak, hak mula-mula kita sembahyang dengan imam tadi, masa itulah kita teringat. Sembahyang subuh yang kita terlupa tu, kita qada sembahyang subuh tu. Nombor 3, sembahyang balik isyak yang kita sembahyang dengan imam tadi. Ini yang dinakalkan oleh Imam Ibn Rushdi, kalam ulama yang kata wajib tertib. Wajibnya tertib. Baik. Tetapi di sisi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, para ulama Syafi'i mengatakan bahawa hadis ni dhaif. Hadis ni lemah. Dan menerima sahih hadis hak lain. Maka dia reject hadis ni ada masalah, tapi ada hadis lain yang sahih, iaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza nasiya ahadukum salatan fadzakaraha wa huwa fi salatin maktubah falyutimma allati huwa fiha fa idza faragha minha qada allati nasiya." Apabila salah seorang daripada kamu meninggalkan sembahyang kerana terlupa, dia terlupa sembahyang, kerana dia kemudian dia ingat ketika dia sedang menunaikan sembahyang hak wajib, maka hendaklah dia menyempurnakan sembahyang wajib yang sedang dia laksanakan itu. Dia tengah sembahyang, dia teringat dia terlupa sembahyang, selesaikan sembahyang buat sekarang, dan apabila telah selesai daripadanya, maka hendaklah dia qada sembahyang yang dia tinggalkan kerana terlupa itu. Maknanya selesai sembahyang yang tu, hak terlupa tadi, kita sembahyang balik. Tak perlu ulang sembahyang yang kita ingat. Yang kita ingat sembahyang yang kita terlupa tu. Dua sembahyang tu. Hak tadi kena 3 sembahyang. Hak ni 2 sembahyang. Baik. Sedangkan hadis yang sahih dalam bab ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nama ahadukum 'anis salah aw nasiyaha", apabila salah seorang daripada kamu meninggalkan sembahyang kerana tertidur ataupun terlupa. Baik. Adapun perbezaan pendapat mereka dalam penyerupaan qada, sembahyang qada dengan sembahyang tunai, ialah para ulama yang berpendapat bahawa mesti tertib di dalam sembahyang tunai hanyalah kerana memang waktunya berurutan dengan sendirinya. Maka mereka mengatakan tidak wajib tertib dalam qada kerana dia tidak memiliki waktu khusus. Jadi mereka kata yang wajib tertib ni subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebab sembahyang tunai dia memang wajib dalam waktu, maka dia ikut turutan. Qada ni dia tak ada waktu dah. Bila dia terlepas waktu tu, dia tak ada waktu dah.
Kita cuma wajib ulang je, wajib qada je, wajib ganti. Dia tak ada waktu dah. Sebanyak mana yang kita tinggalkan, maka waktu kita kena qada ke semua sekali, walaupun bukan dalam waktu. Contoh, tuan-tuan tertinggal sembahyang zuhur. Adakah wajib qada waktu zuhur? Tak. Sembahyang zuhur tadi, waktu sembahyang subuh boleh. Sembahyang zuhur tadi, tuan-tuan sembahyang dalam waktu maghrib boleh. Dia sudah tidak ada waktu. Maka dengan itu tidak ada tertib bagi sembahyang berkenaan. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.